Testing suara. Okey tak suara? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan rahmat dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat meneruskan sharing session hadis 40 Imam Nawawi untuk siri yang ke-7, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama membaca hadis yang ke-6, buku Al-Kafi, buku Al-Kafi Syarah Hadis 40 karangan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Boleh Sebelum tu saya nak tahu suara lah. Ada beberapa orang ini yang sedang menonton, saya nak tahu suara clear atau tak. Kalau clear, type sikit bagi tahu clear. Ataupun tekanlah butang apa yang boleh menggambarkan bahawa clear suara. Kalau clear, saya boleh teruskan lah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Fairuz, Akhi Fairuz. Okay, clear ya. InsyaAllah kita terus kepada tu. Hari ni seharian hujan di... bukan seharian lah. Maknanya 2 hari hujan berterusan kat Terengganu ni. Banyak tempat telah dinaiki air. Mungkin sementara ataupun mungkin memang banjir betul. Kerana hujan memang lebat dan tidak berhenti. Kalau tu pun slow je. Slow, lepas tu disambung balik. Siang malam. Hari ni petang tadi barulah berhenti sekejap. Jadi Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan sejuk-sejuk macam ni, kipas pun nombor 1 je pasang. Kena elok tak pasang kipas sebab sejuk. Jadi kita teruskan juga hadis yang ke-6 ni. Moga-moga dengan kita berada di majlis ilmu ni menurunkan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kerana berada di dalam majlis ilmu ni memang dijanjikan keberkatan. Malaikat-malaikat akan menaungkan sayap-sayapnya kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang melalui jalan-jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalannya untuk ke syurga. Kita hari ni bukan setakat mudah, tak perlu melalui jalan-jalan yang susah macam ulama-ulama dulu kena musafir jauh-jauh untuk mendapatkan hadis. Tak payah berdepan dengan tok guru lama-lama untuk untuk menuntut ilmu. Cukup sekadar buka Facebook, buka YouTube untuk menadah ilmu kan. Ataupun berkongsi ilmu. Kalau dengan saya ni berkongsi lah, bukanlah menadah sangat. Tapi insya-Allah ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu ada, yang mana Nabi ada menjanjikan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan orang yang menuntut ilmu ni jalan-jalannya untuk ke syurga, insya-Allah.
Saya terus baca kitab Al-Kafi ini. Hadis yang ke-6. Tajuknya ialah halal dan haram itu jelas. Halal dan haram itu jelas. Daripada Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa syubahati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Maksudnya daripada Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kenapa radhiyallahu anhuma? Kita dah jelaskan dah sebelum ni. Maksudnya dia dan ayah dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita baca biografi. Maksudnya beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhah. Yang syubhah ni maksudnya yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh sebahagian manusia. Maka sesiapa yang menjauhi perkara syubhat, bermakna dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan sesiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka dibimbangi akan terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang membawa haiwan gembalaannya di sekitar padang larangan, maka lambat laun dia mungkin akan memasukinya. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahawa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa ia itu adalah hati. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sebenarnya selain daripada Nu'man bin Bashir ini, masih ada lagi sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan hadis seperti ini. Mungkin matanya ada sedikit berbeza tetapi maksudnya adalah sama. Tetapi Imam An-Nawawi memilih hadis yang diambil daripada Nu'man bin Bashir kerana kuatnya sanad-sanad ataupun jalan yang sampai melalui Nu'man bin Bashir ini. Jadi itu dalam ilmu mustalah lah. Dalam ilmu mustalah. Jadi maknanya dari segi mudah nak jawabnya, sanadnya kuat, sebab tu Imam Nawawi memilih jalan daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Jadi maksudnya apa hadis ni? Yang pertama sekali, antara hadis ni disebut innal halala bayyinun. Maksud hadis ni ialah sesungguhnya halal itu sangat jelas. Jelas dan nyata, iaitu apa yang maksudnya jelas dan nyata itu ialah apa yang telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak dalam Quran, telah disebut oleh Nabi, yang sekian-sekian ni halal, yang sekian-sekian ni halal. Jadi benda tu jelas. Jelas. Begitu juga yang haram itu juga jelas. Telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah disebut, dijelaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Dan di antara jelasnya haram, jelasnya halal dan jelasnya haram ini ialah ada perkara-perkara yang mutasyabihat. Dalam istilahnya mutasyabihat ni maksudnya samar-samar. Tidak kita ketahui yang mana
Adakah perkara ini halal ataupun adakah perkara ini haram. Dan kalau nak tahu perkara mutasyabihat itu, mushtabihat itu sama ada halal ataupun haram, dia perlu dikaji sedikit. Dikaji sedikit. Sebab itulah Nabi kata selepas tu, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara mushtabihat ni kita tak tahu status dia halal ataupun haram kecuali sedikit. Ramai orang yang tak tahu. Sedikit orang yang tahu, iaitu orang-orang yang berilmu. Famanittaqash syubhat, siapa yang berhati-hati ataupun menjauhi perkara-perkara syubhat ni, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sesiapa yang mendekati syubhat ataupun sesiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka dibimbangi dia akan juga terjerumus ke dalam perkara yang haram. Kemudian Nabi SAW memberi perumpamaan. Macam mana perumpamaan perkara-perkara yang sama ni dengan perkara-perkara yang haram dan halal. Dia kata, seperti mana seorang yang menggembala kambing, menggembala apa-apalah binatang, biasanya dirujuk kepada kambing lah kita kata. Dia menggembala kambing di sekitar, dekat dengan kawasan larangan. Kawasan larangan ni merujuk kepada kawasan larangan raja-raja lah. Contoh, raja-raja. Kalaulah kita mendekati kawasan larangan tu, kita jaga binatang peliharaan kita tu di atas batasan. 1-2 langkah atau 4-5 langkah lagi masuk kawasan larangan. Begitulah perumpamaannya apabila kita berada di dalam kita sering mengambil mudah dalam perkara yang sama-sama ni, perkara mushtabihat. Kalaulah seorang tu mushtabihat seolah-olah dia dekat dengan perkara yang haram tu, dia dekat. Kalaulah bila seorang penggembala kambing tu, contohnya dia menggembala dekat dalam 4-5 langkah je, jadi mudahlah untuk dia masuk ke kawasan larangan. Oleh kerana binatang ternakan dia tu pun 4-5 langkah boleh jadi termasuk. Jadi itulah nak kata mudahnya tergelincir sekiranya ke perkara haram sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang mushtabihat ini, perkara-perkara yang masih samar-samar ini. Ala wa inna likulli malikin hima. Nabi kata dan setiap raja tu ada kawasan larangan dia. Dan kawasan larangan Allah, raja ataupun Tuhan kepada segala raja ni, ialah perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Maksud perkara haram di sini bukan makanan saja. Bukan makanan saja. Kalau makanan saja mudah nak cerita, tapi bukan makanan saja. Termasuklah perbuatan kita, termasuklah perbelanjaan kita, termasuklah percakapan kita, itu adalah termasuk dalam hadis ni. Jadi perkara-perkara yang diharamkan itu adalah kawasan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Nabi menyebut pengaruh hati dalam setiap jiwa manusia. Ya, dia kata apa? Dalam badan kita ni ada satu seketul daging yang mana kalau baik daging ni maka baiklah seluruh tubuh, dan jika buruk maka buruklah seluruh tubuh, iaitu adalah hati. Hati dari segi maksud yang bukan zahir lah, bukan hati yang ada dalam tubuh badan kita ni, tapi yang maknawi. Okey, baik. Kita terus pada baca pasal biografi ringkas perawi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Tha'labah bin Khalid bin Zaid Al-Khazraji. Maksudnya dia ni adalah orang Madinah. Kan kita biasa dengar sejarah Nabi berhijrah ke Madinah menyatukan dua bangsa, iaitu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni sebelum datangnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia orang dua puak ni biasa berperang. Biasa berperang. Dan bila disatukan semuanya dikira sebagai golongan Ansar, Aus dan Khazraj ni. Jadi Nu'man bin Bashir ni daripada kaum Khazraj. Diberi panggilan Abu Abdillah, yang ini kunyah dia. Beliau telah lahir 8 tahun sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau dikenali antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kecil disebabkan usianya yang begitu muda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Antara sahabat lain yang sebaya dengan beliau ialah Abdullah bin Zubair. Jadi Nu'man bin Bashir ni adalah sahabat kecil lah. Istilah ulama sahabat kecil ni nak membezakan antara sahabat-sahabat yang sebaya ataupun dah dewasa di kalangan sahabat tu ketika Nabi ada, dan juga sahabat yang pada ketika Nabi ada tu dia masih lagi kecil. Maksudnya kanak-kanak umur masih kecil lagi. Beliau ialah orang yang pertama dilahirkan dalam Islam daripada kalangan kaum Al-Ansar selepas hijrah. Setelah beliau dilahirkan, ibunya telah membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda telah mendoakan beliau, memberitahu ibunya bahawa Nu'man akan hidup bahagia, akan mati syahid dan akan masuk syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam didoa kepada Nu'man, ya'ishu sa'idan wa yuqtalu syahidan wa yadkhulul jannah. Dia kata gitu. Nabi SAW kata begitu kepada doa kepada Nu'man ni. Bila mana ibu Nu'man ni bawa Nu'man kepada Rasulullah SAW. Dia kata apa? Ya'ishu sa'idan. Dia akan hidup bahagia. Akan bahagia, maksudnya persekitaran dia pun akan menyebabkan dia ni sangat bahagia, sangat tenteram. Ya. Wa yuqtalu syahidan. Dia ni akan dibunuh sebagai seorang syahid. Wa yadkhulul jannah, dan dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia benar-benar berlaku, ya. Bapa beliau adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli Badar yang bernama Bashir bin Sa'ad. Ini yang kata sahabat Nabi ni. Ayah dia juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila kita baca Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dan bapa beliau telah syahid bersama dengan Khalid Al-Walid. Manakala ibu beliau adalah saudara perempuan kepada Abdullah bin Rawahah. Saudara perempuan ni maksudnya mungkin kakak ataupun mungkin adik perempuan kepada Abdullah bin Rawahah. Bapa saudara beliau Abdullah bin Rawahah juga adalah seorang ahli Badar dan penyair kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kisah yang menarik tentang Nu'man ni, beliau merupakan salah seorang sahabat yang menyokong pemerintahan Uthman bin Affan. Ketika berlakunya pembunuhan Uthman, beliau telah membawa baju Uthman yang berlumuran darah ke Syam dan meletakkannya di salah sebuah mimbar. Kisah fitnah pembunuhan. Kisah fitnah ni maksudnya kata apa, huru-hara pada waktu pembunuhan Sayyidina Uthman ni memang ada diceritakan dalam sejarah Islam, yang mana pemberontak-pemberontak telah menyerang rumah Sayyidina Uthman, menyerang masuk ke Madinah dan menyerang rumah Sayyidina Uthman walaupun telah dikawal oleh para sahabat, dan akhirnya Sayyidina Uthman dibunuh. Tidak diketahui siapa dia yang membunuh Sayyidina Uthman tu, tapi difahamkan itulah pemberontak yang telah membunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman adalah menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga merupakan gubernur di Kufah ketika pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan selama 7 bulan. Muawiyah bin Abi Sufyan ni ialah khalifah Islam ketika kerajaan Bani Umayyah. Selain itu, beliau juga dilantik menjadi gubernur di Homs. Homs ni di Syria. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut Hims. Hims. Beliau dilantik menjadi gubernur di Homs, Syria oleh Muawiyah dan diteruskan oleh Yazid bin Muawiyah. Beliau telah meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 114 hadis.
beliau telah mati dibunuh di salah sebuah perkampungan di Homs pada 64 Hijrah. Betul lah seperti mana yang didoakan oleh Nabi SAW, dia mati syahid. Radhiyallahu anhuma. Keistimewaan hadis ni macam mana pula? Kata pengarang, keistimewaan hadis. Hadis ini merupakan salah satu asas syariah Islam. Ulama telah bersepakat mengatakan bahawa hadis ini mempunyai kedudukan yang agung dan banyak faedah. Ialah berkaitan dengan halal dan haram. Ia merupakan salah satu hadis yang menjadi asas kepada peredaran agama Islam. Ulama mengatakan hadis ini adalah 1/3 daripada agama. Banyak pendapat ulama, ada yang mengatakan 1/3, ada yang mengatakan 1/4. Ialah adalah hujah masing-masing menunjukkan besarnya pengaruh hadis ni dalam syariat Islam. Hadiyun Nabawi dan istifadah hadis, petunjuk Nabi dan faedah hadis. Faedah hadis. Kita baca ya. Yang pertama, perkara yang dinaskan oleh Allah dan Rasulnya sebagai halal, maka ia tetap halal. Jadi apa yang Allah SWT cerita di dalam Al-Quran sebagai halal, maka ia tetap halal. Kita tidak boleh nak kata dia adalah haram. Dan perkara yang dinaskan oleh Allah dan Rasulnya sebagai haram, maka ia tetap haram. Ya, apa yang Allah SWT haramkan di dalam Al-Quran, maka ia tetap haram. Tetap haram. Walaupun marilah ramai 1,000 manusia, 1,000 doktor, PhD semua. PhD ada 7 semua. Seorang ada 7 PhD mengatakan ini adalah halal. Tapi Allah SWT kata haram, maka ia tak haram. Dia bukan atas orang kata, tapi apa yang Allah SWT kata dan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Akan tetapi, di antara keduanya itu ada sesuatu perkara yang tidak jelas kedudukannya, sama ada halal atau haram, maka perkara ini dinamakan perkara syubhah. Perkara halal yang telah dinaskan oleh Allah secara jelas terkandung banyak di dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti makan, minum, menaiki kenderaan, berwangi-wangian dan sebagainya. Ya, perkara halal ni. Boleh jadi perkara halal ni adalah perkara yang wajib. Ada perkara halal ni adalah sunat, dan ada juga perkara halal ni dalam bentuk yang harus dan juga makruh. Jadi halal. Halal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat" di dalam surah Al-Maidah. Pada masa ini dihalalkan bagi kamu memakan makanan-makanan yang lazat-lazat serta baik-baik. Jadi makanan-makanan yang baik adalah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan, yakni sembelihan orang-orang yang diberikan kitab, ahli kitab, adalah halal bagi kamu, dan makanan, yakni sembelihan kamu, adalah halal bagi mereka. Yakni tidak salah kamu memberi makanan kepada mereka. Jadi walaupun kita rasa janggal, tapi dalam Al-Quran telah dinyatakan bahawa makanan-makanan ahli kitab, yakni daripada Yahudi dan Nasrani, adalah halal. Perinciannya, kita kena buka kitab balik. Tengok perbahasan ulama. Apa yang dimaksudkan dengan ahli kitab ni. Ada yang berpandangan bahawa ahli kitab ni orang Yahudi dan Nasrani pada waktu dulu saja. Sekarang tak kira. Itu kena tengoklah perinciannya. Tetapi dari segi prinsipnya, sembelihan orang ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, halal dimakan oleh orang Islam. Ada sebabnya. Perinciannya kita kena tengok balik dalam tafsir Al-Quran dan juga kitab-kitab fiqh. Perkara haram yang telah dinaskan oleh Allah adalah jelas. Ia adalah seperti perbuatan riba, zina, bunuh diri dan lain-lain lagi. Banyak benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita bandingkan perkara yang halal dan haram dalam kehidupan kita ni, lebih banyak perkara yang halal berbanding perkara yang haram. Ya, antaranya riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba.
Riba ni adalah satu dosa besar. Yang mana satu-satunya perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala isytihar perang kepada orang yang melakukan riba ni. Bukan sikit-sikit. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat 279 surah Al-Baqarah, fa illam taf'alu. Maknanya kita sekiranya tidak melakukan perintah meninggalkan riba tu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Kita siapa dia? Kita nak siapa kita ni nak berperang dengan Allah dan Rasul ni? Siapa kita nak berperang dengan Allah dan Rasul? Kita nak berperang dengan sekarang ni pun dengan orang-orang yang dekat-dekat dengan kita pun kita tak larat. Apatah lagi kita nak berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menciptakan kita, yang maha berkuasa, yang mencipta sekalian alam ni. Ya. Jadi kita jangan terlibat dengan riba. Sekarang ni kalau kita nak tengok dalam transaksi kewangan kita ni di Malaysia, bagus, alhamdulillah, mudah untuk membezakan. Kalau kita buka akaun di mana-mana bank, kita kena sebut. Walaupun banyak bank dia kalau tengok kita ni orang Islam, automatik akan buka akaun Islamik. Persoalan Islamik tu perinciannya kita serah kepada para ulama lah. Kita sebagai orang awam ni kita duk fikir Islamik ke konvensional? Islamik ke konvensional? Kerana konvensional menggunakan sistem riba, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi berlainan dengan sistem yang telah dibuat secara Islamik ni. Mudah sahaja. Ya, kalau sekarang ni macam-macam akaun yang mudah sekali sekarang ni. Kalau akaun yang ada Islam, dia akan letak I biasanya. I kat belakang ataupun I kat depan. Pinjaman-pinjamannya ada yang letak I, istilahnya mudah. Amat mudah. Bank-bank pun dulu Maybank sahaja. Kalau orang buka akaun yang konvensional. Tapi sekarang ni dah ada Maybank Islamik, CIMB Islamik, bank Islam sudah tentu, bank muamalat sudah tentu. Ya. HSBC pun, bank antarabangsa, bila masuk Malaysia ada HSBC Amanah, menunjukkan bank tu bank Islam, mengamalkan transaksi yang patuh syariah. Jadi kita ni sebagai pengguna kita kena bijak, buka akaun yang patuh syariah, yang tidak terlibat dengan riba, bebas daripada riba. Begitu juga kita ni apabila membuat kalau istilahnya loan lah, kalau istilah konvensional kita panggil loan, tetapi dalam transaksi perbankan Islam dipanggil sebagai pembiayaan, financing. Ya. Walaupun kalau kita cakap-cakap kita sebut loan juga. Kerana bila sebut bank konvensional ni, loannya ialah dengan akad ataupun dengan kita menggunakan akad pinjaman. Yang mana apabila pinjaman tu dikenakan kita pinjam sekian-sekian tapi kena bayar lebih daripada itu, maka itu dikira sebagai riba. Dalam bidang takaful dan insurans pula, yang ni lagi mudah. Apa-apa yang kita kata insurans, ada istilah insurans, confirm konvensional. Tapi kalau ada perkataan takaful, itu sudah tentu yang patuh syariah. Kita ambil mudah dari segi perspektif orang awam. Jadi kita nak pilih ni, nak pilih insurans, perlindungan untuk kereta, kita ambil yang takaful, etika takaful ke apa. Semua yang penting ada perkataan takaful tu. Jangan ambil yang ada insurans kat belakang tu. Kita kalau yang meniaga pun, yang buat permohonan untuk insurans ke takaful ke, kita jangan buat dah yang insurans ni. Kita ambil yang takaful sahaja. Kerana kalau kita terlibat dengan yang insurans konvensional ni, ada unsur-unsur yang tidak patuh syariah. Jadi yang tu kita kena jaga. Yang sekarang ni benda ni masih lagi kurang kesedaran, walaupun telah perkembangan kewangan Islam ni semakin baik sekarang ni, tetapi kesedaran masih lagi kurang. Orang kira nak pinjam saja duit, contohnya nak buat personal loan. Jadi dia tak kira
Dia asal dia boleh pinjam, lepas tu dia tak kira dari segi hukum hakam. Sedangkan telah banyak penerangan berkenaan dengan perkara ni. Ya. Okey. Beres itu. Jadi antara perkara yang haram ialah riba. Banyak lagi perkara-perkara haram yang lain. Zina pun haram, mencuri pun haram juga. Rasuah pun haram juga. Rasuah ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah, kedua-duanya di dalam api neraka. Nabi sebut kan. Dosa. Dosa. Dah rasuah teruk ke minum arak teruk? Dua-dua haram. Dua-dua haram. Ada pula seorang tu buat perbandingan pula. Kalau boleh dihindarkan dua-dua perkara haram, lebih baik. Ni suruh pilih antara dua pula. Jadi tak kenalah. Kita dua-dua perkara haram kita tolak. Selagi mana kita boleh tolak kan. Jadi pengajaran yang kedua pula. Kita terus kepada pengajaran kedua. Penulis kata apa? Allah SWT telah menjelaskan akan perihal yang perkara yang halal dan haram secara jelas dan sharih. Yang ini nyata. Dan selain daripada itu, selain itu ada perkara yang tidak dijelaskan secara terperinci. Perkara itu dinamakan sebagai mustabihat ataupun syubhah yang kita sebut tadi. Perkara yang sama. Seperti di dalam lafaz hadis itu, iaitu di antara keduanya adalah hal yang meragukan, bermaksud perkara yang samar tentang hukumnya dan tidak dikenal pasti. Maksud tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Yang dimaksudkan adalah tidak mengetahui hukumnya. Contohnya kita terlibat dalam saham. Saham ni patuh syariah ke tak patuh syariah, halal ke haram. Forex halal ke haram. Jadi benda ni kena rujuk. Kerana banyak orang tidak mengetahui hukumnya. Yang difahami di sini ialah hanya sebahagian kecil manusia sahaja yang mengetahui akan hukumnya, iaitu para mujtahid, para ulama lah. Mereka ni mengetahui. Kalau dalam bidang kewangan, ulama-ulama yang berkaitan dengan bidang kewangan ni yang mahir. Kita jangan tanya, contohnya jangan tanya saya tak tahu pasal kewangan terkini, akadnya macam mana, sistemnya macam mana, patuh syariah ke tak, kita rujuk pada orang yang lebih pakar. Macam itulah. Kalau orang yang berkaitan dengan pemakanan, halal ke haram, jadi kita rujuk kepada orang yang pakar dalam mengkaji bab-bab makanan ni. Ada tak unsur-unsur yang haram. Jadi kita tengok kepada para ulama kita, kerana fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kerana Allah SWT kata apa? Tanyalah orang yang mengetahui, lebih mengetahui, ahla zikri, orang yang lebih berilmu, sekiranya kamu ni tak tahu. Kita ni contohnya, walaupun seorang tu ustaz, tetapi dia ustaz ni mungkin dia mahir dalam satu-satu bidang. Satu-satu bidang. Sekarang ni payah kita nak cari alim dalam semua bidang. Dia mesti merujuk juga kepada orang lain. Macam doktor juga, mungkin dia belajar basic, ada basic dalam bidang kedoktoran. Tapi nanti dia akan pakar dalam bidang ni gigi, yang ni bedah, yang ni bab ni saja, yang ni bab sains. Ni jadi ada pengkhususan dia tu. Tidak semua orang tahu tentang semua perkara. Jadi orang yang tak tahu ni, dia tak boleh mengulas lebih lah. Kerana zalim bila kita mengulas benda apa yang kita tak tahu. Moga-moga kita dilindungilah. Saya pun moga-moga dilindungi daripada mengulas benda yang tidak tahu. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani membahagikan secara ringkasnya kepada 4 penafsiran tentang syubhat. Syubhat ni dia cerita mungkin melibatkan 4 perkara. Penafsiran dia. Yang pertama, mungkin terjadinya syubhat ni sekiranya adanya pertentangan dalil antara dalil-dalil yang ada. Sekali sahabat meriwayatkan Nabi minum, contohlah. Ada satu riwayat kata apa? Ada riwayat menunjukkan Nabi minum berdiri. Ada riwayat lain kata minum duduk. Jadi mungkin di situlah terjadi kesamaran. Contoh, pertentangan antara dalil. Jadi kita serah pada ulama cara menentukan hukum tersebut.
Kerana setiap hadis ni ada seni-seni dia, ada cara dia dalam mengeluarkan hukum. Tidak boleh dengar saja lepas tu keluar hukum. Seperti mana yang kita rasa lah. Ulama-ulama ni dia ada disiplin dia, cara dia, metod dia dalam mengeluarkan hukum. Yang kedua mungkin jadi tu terjadinya syubhat apabila adanya perbezaan pandangan ulama yang bermula dari adanya dalil-dalil yang saling bertentangan tadi tu. Mungkin ada asalnya dalil, kemudian adanya pandangan ulama yang berbeza-beza pula. Boleh jadi kita pun menjadi pening. Ni halal ke haram dan sebagainya. Yang ketiganya, yang dimaksudkan dengan perkataan syubhat adalah yang disebut dengan makruh, kerana kata tersebut mengandungi unsur melakukan dan meninggalkan. Itu pandangan Ibnu Hajar. Boleh jadi juga itu yang dimaksudkan dengan syubhat. Dan yang keempat yang dimaksudkan dengan syubhat ialah mubah. Mubah ni perkara-perkara yang dibolehkan. Telah dinukilkan daripada Ibnu Munir, beliau berkata makruh merupakan pembatas antara hamba dan halal-halal dan hal-hal yang haram. Sesiapa yang banyak melaksanakan perbuatan makruh, maka dia berjalan menuju kepada perkara yang haram. Macam kita sebut tadilah awal tadi. Kalau banyak buat perkara makruh, mungkin mudah terjatuh kepada perkara yang haram. Macam kita berjalan di atas batas-batas padi. Mudah sangat rasanya. Kalau tak kena cara, mudah terjatuh dalam bendang. Bendang padi tu kan. Sebab perbezaan jaraknya terlalu sedikit. Batas tu pada bendang padi kan. Kalau kita berada di atas jalan raya sebelah sini, tidaklah kita mudah jatuh ke atas ke dalam bendang tersebut. Sedangkan mubah adalah pembatas antara hamba dengan yang makruh. Maknanya mubah ni lagi jauh daripada yang haram tu. Maknanya mubah, makruh, haram. Jadi yang makruh ni lagi dekat dengan yang haram. Mubah ni lagi jauh daripada yang haram kan. Sesiapa yang banyak melakukan hal yang mubah, maka dia telah menuju kepada hal yang makruh. Jadi perkara yang harus ni dekat dengan makruh. Jadi kalau orang yang buat perkara yang mubah ni, yang harus ni, dia mudah terjatuh. Maksudnya dia dekat dengan makruh. Maknanya kalau dia terjatuh pun, dia terjatuh dekat yang makruh saja. Adapun orang yang melakukan perkara-perkara yang makruh ni mudah jatuh kepada perkara-perkara yang halal. Perkara-perkara yang haram. Minta maaf. Pendapat keempat ini dikuatkan oleh Ibn Hibban dengan jalur yang disebutkan oleh Imam Muslim tanpa menyebutkan lafaznya dalam hadis tersebut. Terdapat tambahan, buatlah pemisah antara yang halal dan yang haram. Yang melakukan hal tersebut, maka perilaku dan agamanya akan terselamat. Yang menikmati hal tersebut seolah-olah menikmati yang dilarang. Ditakuti akan jatuh ke dalam yang dilarang. Ini kerana bahawa perkara mubah yang dikhawatirkan menjadi makruh atau haram, maka seeloknya dijauhi. Jadi kata ulama kat sini, yang dimaksudkan dengan syubhat itu adalah perkara yang harus. Perkara yang harus. Maksudnya dengan perkara harus pun, ulama-ulama nasihatkan supaya berhati-hati juga. Berhati-hati. Takut jatuh kepada makruh, dan bila jatuh dekat makruh, dekatlah dengan yang haram. Gitu penjelasan dia rupanya. Itu pendapat daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pengajaran yang ketiga, Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah menyebut bahawa para ulama berbeza pendapat dalam mengkategorikan perkara syubhah. Golongan yang pertama, golongan yang menyatakan perkara syubhat sebagai perkara yang haram. Ini satu golongan. Golongan yang kedua, dia mengatakan perkara syubhat ialah perkara yang halal. Gitu. Dan golongan yang ketiga mengatakan syubhat bukanlah halal dan bukan haram pula. Dan Nabi SAW telah menyebutkan halal dan haram adalah jelas, maka hendaknya kita bersikap seperti itu. Tetapi meninggalkannya adalah lebih baik dan hendaklah bersikap warak. Pendapat golongan ketiga inilah yang nampaknya lebih kuat. Hal ini diperkuatkan lagi oleh ucapan Nabi SAW
la ya'lamuhunna kathirum minan nas. Ya, maksudnya bukan maksud di sini pendapat yang ketiga ialah syubhat inilah perkara yang sama-sama, samalah dengan hadis kata tadi. Dia bukan jelas halal dan bukan jelas haram. Pengajaran yang keempat. Saya rasa sampai pengajaran yang keempat yang agak jelas sikit. Berkata Imam Ibn Daqiq Al-Aid, dia kata, hal ini menunjukkan bahawa masalah syubhat mempunyai hukum tersendiri yang diterangkan oleh syariat sehingga sebahagian orang yang ada berhasil mengetahui hukumnya dengan tepat. Jadi orang yang mengetahui hukum sebenar perkara syubhat ni adalah orang yang berada khusus di dalam perkara tersebut sahaja. Kalau berkaitan dengan makanan, makananlah. Kalau berkaitan dengan kewanganlah. Kalau berkaitan dengan apa-apa sahaja, orang yang berada dalam bidang khas dia sahaja yang mengetahui hukumnya yang sebenar. Walau bagaimanapun, ada pesan Nabi SAW bagi kita orang umum ni. Dia kata apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Jadi daripada benda yang sama-sama, eloklah kita pergi kepada perkara yang jelas-jelas yang tidak meragukan kita, iaitu perkara yang halal. Namun sekiranya asalnya syubhah, tetapi telah dijelaskan oleh para ulama, kita tahu penjelasan ulama tersebut, maka itulah kita boleh kategorikan sebagai perkara halal dan kita boleh amalkan, sama ada perbuatan, makanan dan sebagainya. Pengajaran yang kelima, Hasan Al-Basri berkata, sifat taqwa akan sentiasa bersama-sama dengan orang yang bertakwa apabila mereka meninggalkan banyak perkara yang halal kerana takut terjatuh dalam perkara yang halal. Jadi ulama-ulama, jenis-jenis ulama yang tasawuf lah ni, yang mengambil pendekatan yang sangat berhati-hati atau dipanggil sebagai saddu az-zari'ah, menutup lubang-lubang fitnah, ya, supaya tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang haram. Boleh jadi satu perkara tu halal, tetapi halal dia ni boleh juga kadang-kadang kalau silap jalan, silap langkah, dia boleh jatuh kepada yang haram. Contohnya apa? Contohnya menerima hadiah. Asalnya perkara ni adalah satu perkara yang halal, menerima hadiah. Dan Nabi SAW sendiri menggalakkan orang memberi hadiah. Jadi kalau orang bagi hadiah, kita boleh terima. Tahadu, tahabu. Maksudnya salinglah kamu memberi hadiah. Nescaya kamu akan saling menambah kasih sayang. Tetapi boleh juga dalam setengah keadaan, menerima hadiah ni boleh membawa kita kepada perkara yang haram. Contohnya, boleh jadi tukar jadi rasuah pula. Asalnya hadiah. Tetapi lama kelamaan dia akan menjadi satu bentuk rasuah. Kita sebagai pegawai kerajaan yang meluluskan projek ke, yang menentukan satu-satu keputusan besar, asalnya terima hadiah tu biasa-biasa saja, tapi oleh kerana adanya unsur-unsur lain sekali menjadikan hadiah itu sebagai satu bentuk rasuah. Jadi itu diharamkan. Jadi dalam keadaan yang macam tu adalah lebih baik kita meninggalkan perbuatan menerima hadiah. Ya. Pengajaran yang seterusnya, kata pengarang, kami nukilkan di sini prinsip-prinsip Islam berkenaan dengan halal dan haram daripada karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini adalah salah satu ulama besar di zaman kini, tapi dah agak berumur dah lah. Jalan pun tak berapa gagah. Sekarang ni menetap di Qatar, kalau tak silap saya lah. Perkara yang pertama, hukum asal sesuatu ialah diharuskan. Asal sesuatu perkara yang biasa ni, bukan dalam perkara ibadat, adalah diharuskan.
Ada satu kaedah menyebut al-aslu fi syai' al-ibahah. Begitu juga prinsip-prinsip lain, apa yang membawa perkara kepada haram, maka hukumnya haram. Asalnya perkara itu adalah halal, tetapi boleh membawa kepada haram, maka itu dia akan bertukar menjadi hukumnya menjadi haram. Niat yang baik tidak boleh membersihkan yang haram. Maksudnya niat yang baik, matlamat yang baik tidak boleh tidak boleh menghalalkan cara-cara yang haram. Al-ghayah la tubarrirul al-wasilah, kaedah dia. Maksudnya walaupun tujuan kita baik, tapi kita tidak boleh buat perkara yang haram. Biasa orang ambil contoh apa? Robin Hood. Mencuri harta orang yang kaya untuk diberi pada orang yang miskin. Kerana mencuri itu satu kesalahan, perkara yang tidak baik, haram. Walaupun tujuannya untuk memberi kepada fakir miskin. Ya. Dan antara prinsipnya lagi, darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Asalnya perkara itu dilarang, tetapi oleh sebab darurat maka dibolehkan. Antaranya apa? Antaranya kalau kita sebut dalam bab makanan, asalnya daging khinzir. Daging khinzir asalnya haram. Tetapi kalau kita berada dalam satu keadaan yang mana ada daging khinzir saja yang boleh dimakan, dan kalau kita tak makan daging khinzir itu, kita akan mati. Dikira sebagai darurat. Maka kita boleh makan. Sekadar kita boleh meneruskan kehidupan. Bukan boleh makan dengan kenikmatan macam tu. Begitu juga dalam bab-bab lain. Biasanya antara yang agak kontroversi sekarang ni, contohnya vaksin. Dulu vaksin ada perkara-perkara yang melibatkan najis. Najis ni adalah haram dalam Islam bila kita nak buat apa-apa kan. Tetapi dalam setengah keadaan, oleh kerana tak ada vaksin lain yang pada waktu tersebut, pada waktu sebelum-sebelum ni, tiada vaksin yang boleh dibuat daripada bahan-bahan yang halal, contohlah ni. Maka pada waktu tu diperbolehkan sekadarnya sahaja. Sekadarnya sahaja. Tapi sekarang ni kalau nak ikut vaksin pun dah mula ada teknologi-teknologi yang diperbuat daripada bahan-bahan yang halal. Jadi itulah. Sekadar contoh saja, bukan nak buat kontroversi. Dan pengajaran yang terakhir daripada hadis ni ialah, hadis ini menjelaskan bahawa daerah dan ruang lingkup perkara yang halal adalah sangat luas. Bahkan ia lebih luas daripada daerah perkara yang haram. Kalau makanan, arak yang haram. Teh ais, Nescafe, ABC boleh lagi minum. Jadi kita sebagai orang Islam ni, bila dengar ada menteri mengharamkan penjualan arak di kawasan-kawasan sekian, kita patutnya orang kata apa, sangat setuju dan menyokong perbuatan ni. Kerana antara yang membinasakan manusia ni ialah apabila kita meminum arak. Apabila seorang itu minum arak, hilanglah kewarasan akalnya, maka terjadilah banyak perkara. Hal ini difahami daripada perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membandingkan perkara haram seumpama kawasan larangan. Nabi umpama tu, perumpamaan yang Nabi buat tu memang kena sangat. Kawasan larangan ni kalau nak bandingkan dengan bumi Allah SWT ni, berapa persen sangat? Kawasan larangan, istana lah contoh kata. Berapa luas sangat istana membandingkan dengan tanah-tanah Allah SWT yang luas lagi daripada tu. Oleh itu, selain kawasan larangan tersebut ialah kawasan yang halal. Demikianlah betapa besar dan luasnya daerah perkara halal berbanding perkara haram. Jadi, kalau ada perkara haram, kita jangan buat, kerana banyak lagi perkara-perkara halal yang disediakan jalannya dalam Islam. Kalau kita berasa kita nak nak berpasangan, kita jangan berzina, kita jangan berkapa lama-lama. Jangan berkapa lah, kita kata jangan kapa lama-lama, lagi kata kapa sekejap boleh pula. Jangan berkapa, tapi pilihlah jalan syariat, iaitu pernikahan. Okey. Kerana yang itulah yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allah SWT dah tahu dah kita ni ada naluri. Lelaki nak ke perempuan, perempuan nak ke lelaki. Jadi kita pilihlah jalan yang halal melalui pernikahan. Cumanya kita kena tahulah bila kita bernikah kita ada orang kata apa? Kita ada tanggungjawab. Bukan sekadar perasaan sahaja. I love you, you love me sahaja. Tapi ada juga sifat tanggungjawab. Kerana itulah yang datang sekali, package yang datang sekali. Package yang datang sekali. Kita jangan ingat kita ni lelaki, bila kahwin kita jadi macam raja. Isteri kita kena ikut semua perkara kita, yang kehendak kita pun tanpa kita meraihkan naluri seorang perempuan. Orang perempuan pula jangan ingat bila pernikahan ni akan dilayan seperti permaisuri. Dilayan, dibelai dan sebagainya. Tetapi kedua-duanya, lelaki dan perempuan, suami dan isteri mempunyai tanggungjawab masing-masing. Laksanakanlah tanggungjawab masing-masing tersebut dan harungilah pernikahan, bahtera pernikahan dengan penuh kesabaran dan tolak ansur. InsyaAllah benda itu akan menjadi lebih baik. Kerana itulah perkara halal di sisi agama kita. Banyak lagi benda-benda halal yang lain. Kalau nak cerita memang tak habis lah. Sekadar memberi contohnya sahaja. Dan akhir sekali saya bacakan aplikasi hadis dalam kehidupan. Hadis ini memberi banyak pedoman kepada kita dalam melayari bahtera kehidupan dengan mengenal pasti perkara yang halal dan haram. Begitu juga menjarakkan perkara yang menjadi kesamaran. Hadis ini banyak faedahnya. Salah satu tanda sikap wara' ialah meninggalkan perkara yang syubhah. Banyak melakukan perkara syubhah membawa seorang itu kepada perbuatan haram. Kemudian petanda takwa seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang dibenarkan kerana khawatir terjerumus dalam perkara yang haram. Yang seterusnya, hendaklah menutup pintu dan ruang terhadap peluang yang membawa kepada perbuatan yang haram. Macam kita kata tadi, boleh jadi perbuatan itu asalnya halal. Tetapi kita rasa kita buat benda tu boleh menjerumuskan diri kita kepada perkara haram juga. Jadi kita janganlah buat perkara tersebut. Yang seterusnya pengarang kata, makan makanan yang halal dan berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan yang halal. Kerana ia sangat memberi kesan terhadap iman dan hati. Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang apakah perkara yang melembutkan hati. Beliau menjawab, makan makanan yang halal. Jadi kalau kita tengok sini, bukan makanan ni bukan sekadar mempengaruhi fizikal kita. Kan orang katakan kalau kita berat berlebihan disebabkan 80% pemakanan, 20% lagi berkaitan dengan senaman kita. Jadi kalau kita nak kuruskan badan, begitulah, jaga makanan, kemudian senaman sikit. Kan? Eat clean lah apa semua sekali, cara pemakanan kita. Tapi bukan sekadar fizikal kita. Makanan juga mempengaruhi nurani kita, dalaman kita. Mempengaruhi. Kerana bila kita nak jadi orang yang bertakwa, kita tengok kita makan makanan apa. Adakah makan makanan yang kita makan makanan yang baik, ataupun makan makanan yang tak apa-apa kan? Tak apa-apa. Jadi ramai orang dalam bab makanan ni, ramai juga yang menjaga. Dia tengok siapa yang masak, bagaimana dia dibuat dan sebagainya. Yakin betul-betul halal dan tayyibah baru makan. Ada yang menjaga sampai tara itulah. Kita ni tak kena muhasabah balik, check balik diri kita ni siapa, macam mana kita makan makanan kita, adalah kita menjaga betul-betul ataupun main bedal je kan. Sebab kata pengambil bedal saja. Itu kita kena fikir balik. Dan yang terakhir dalam aplikasi dalam kehidupan ni, terakhir lah mana ni, sebelum yang terakhir tu saya nak bagi tahulah, saya ada muatkan sharing rakaman
sharing session kita yang sebelum-sebelum ni. Maksudnya ni yang siri yang ke-7, hadis yang ke-6. Jadi ada 6 siri sebelum ni saya naikkan dalam channel YouTube saya. Boleh cari, tak tahulah jumpa ke tak. Sebab baru buat. Boleh cari Hafizullah Muda. Hafizullah Muda. Ada rakaman-rakaman yang sebelum ni. Boleh tengok di situ dan jangan lupa subscribe lah. Sekarang ni kalau nak YouTube, orang kena subscribe baru dia naik. Lepas tu baru nampak. Kalau search pun naik lah. Kalau tak memang tak naik. Okey, itu selingan. Yang terakhir, setiap keraguan dan kesamaran dalam sesuatu perkara sewajarnya ditinggalkan. Hal ini penting agar diri tidak terjebak dengan perkara haram. Hadis ini menjadi dasar bagi prinsip hukum sadduz zara'i, yang ni kita sebut tadi, sadduz zari'ah, iaitu menutup pintu keburukan. Awal-awal lagi, walaupun perkara itu halal, tetapi awal-awal lagi kita tutup supaya tidak terjebak kepada perkara yang haram. Selain itu, dengan menjauhi kesamaran ini, kita telah menghiasi diri kita dengan sifat warak. Penting juga sifat warak ni. Kita jaga buat gini. Boleh jadi ada orang dia tak nak beli kereta yang mewah, bukan sebab dia tak ada duit, tapi dia nak jaga hati dia. Kalau dia beli kereta mewah ni, dia rasa dia tak boleh nak jaga hati dia daripada sifat takabur. Jadi dia tak beli. Dia pakai kereta yang biasa-biasa saja. Duit yang banyak-banyak disalurkan kepada benda-benda yang lain. Sampai tahap itulah maksudnya orang boleh menjaga. Kita ni macam mana? Kita muhasabah balik diri kita kan. Jadi benda-benda macam ni, halal dan haram ni sentiasa bermain di kepala kita. Sepatutnya orang Islam ni kena sentiasa bermain halal ke haram, halal ke haram. Maksudnya berhati-hati. Jangan terlebih berhati-hati. Orang dah jelaskan, dah bagi hujah benda ni halal, dia kata haram lagi, dan sebagainya. Kita sebab sekarang ni hidup di zaman orang suka berbalah. Yang ni katakan yang ni kata yang ni. Dan kita berbalah di medan yang tidak sepatutnya. Contohnya di media sosial, di Facebook dan sebagainya. Yang mana kedudukan dalam Facebook ni, orang alim dengan orang yang tak alim ni dikira sama. Dikira pada kuantiti kan. Kuantiti. Seorang orang alim ni dibagi kenyataan, kemudian datang beratus-ratus orang yang tidak alim mempertikalkan benda tu. Nampak seolah-olah di media sosial ni orang alim ni sangat lekeh lah. Sedangkan kalau datang kepada medan yang sepatutnya, medan penjelasan yang sepatutnya, medan ilmu, dihurai dengan disiplin-disiplin yang betul, jauhlah lebih orang alim tersebut. Sebab itulah Imam Syafi'i mengelak untuk dia berdebat dengan orang-orang yang kita katakan istilahnya tidak berilmu, ataupun bahasa kasarnya agak tidak cerdik. Kerana bila dia berdebat, dia tidak akan mendapat kebaikan. Bukan sekadar dia, tapi umat tidak mendapat kebaikan daripada perdebatan tersebut. Jadi kita ni biarlah tahu nilai antara pertimbangan orang yang berilmu dan berkepakaran dengan orang yang tahu menghentam saja dan mencari kesalahan, khususnya dalam zaman media sosial ni. Jadi setakat itu saja pada hari ini. Sekiranya kalau ada soalan, boleh ajukan dalam ruang komen. Sementara ada masa ni, ada 4 minit lagi untuk ke pukul 10. InsyaAllah kalau tidak ada arahan melintang, ada arahan melintang hari Khamis, lusa. Sebab hari Khamis di Terengganu kerja separuh hari saja. Bukanlah separuh hari, pukul 1 boleh balik lah. Pukul 3.30 boleh balik di Terengganu. Jadi ada masa sikit lah untuk saya bersedia buat preparation ni. Sebab pesan guru-guru, kalau kita nak mengajar, kena ada preparation. Walaupun benda yang kita dah tahu. Kalau tak prepare, memang saya tak buat lah. Okey, kalau tak ada lagi, tak ada dah tu, nampak. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mengikuti. Jazakumullah khairan katsira. Moga kita bertemu lagi pada hari Khamis nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.